السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dan yang dikehendaki dengan ahwal itu, ahwal pada kata dulu, dan bermula i'timad oleh seorang hamba atas yang lain daripadanya, lain daripada Allah itu. I'timad itu atas yang lain daripada Allah, iaitulah sifat kelakuan bagi orang-orang jahilin yang ghafilin. Dia panggil jahilin dalam medan ini, dalam bicaraan ilmu ini. Tidak nafikan yang alim medan lain. Kadang-kadang orang alim ada segi fiqh syariah, alim dari segi fan nahwu sarah, tapi dalam medan ilmu ini tu dia panggil jahil, dia panggil begitu. Lagi yang ghafilin, sama adanya yang lain itu tu segala ilmu mereka itu ada iktimad di atas ilmu. Enggak semua ilmu tu lain daripada Allah. Pemberian dari Allah. Dan juga atas segala amalan. Amalan juga masuk dalam kata makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ay wa amalakum. Semua tu lain pada Allah. Atau ahwal mereka itu, segala kelakuan hati, semua itu juga daripada kurniaan Allah. Kita iktimad atas kelakuan. Dan yang dikehendaki dengan ahwal itu, iaitulah segala kelakuan hati mereka itu, orang-orang jahili, kelakuan hati daripada segala sifat yang mahmudah, yakni segala sifat yang dipujinya pada sisi Allah. Tidak nafi ke sifat tu sifat yang elok, tapi hati kita ada iktimad di atas itu. Di situ. Seperti apa? Ikhlas pada semua pekerjaan. Itu nak contoh bagi katanya, misal bagi kata segala sifat yang mahmudah, dan sabar daripada segala ujian Tuhan, dan syukur terima kasih pada ketika dapat akan pemberian. Semua ni panggil sifat mahmudah.
kelakuan hati yang dipuji, yang baik, yang elok. Lagi pula dan qanaa'ah, yakni rasa cukup dan memada dengan segala apa yang ada. Rasa cukup dan memada dengan apa yang adanya, itu panggil qanaa'ah. Kalau orang petani panggil macam kelimah Arab, panggil genak. Genak. Sini panggil tak? Ada. Genak. Kalau makan, masalah kalau makan tak cukup, dia kata oh makan tak genak. Tak genak. Daripada qanaa'ah ni dah. Qanaa'ah yaqna'u qana'an. Qanaa'ah. Arab qanaa'ah. Rasa cukup dengan apa yang ada. Tu paling sifat qanaa'ah ni sifat terpuji. Yang kita bicara di sini bila kita iktimad atas sifat-sifat tersebut tadi. Tidak nafi ke sifat itu tu bagus, tapi kita iktimad atas itu namanya iktimad atas yang lain daripada Allah. Itu bukan sifat orang arifin. Dia panggil begitu. Dan tawadhu, tengok, yakni rendah diri kerana Tuhannya. Kait dengan kerana Tuhan, kalau rendah diri kerana lain pada Tuhan, itu tak diiktibar. Man tawadhu'a li ghaniyyin li ghinahu zahaba thulutha dinihi. Siapa rendah diri bagi orang yang kaya, tapi rendah tu kerana kekayaannya. Rendah diri kepada orang yang kaya, tapi kerana Allah suruh kita rendah diri, tak kira siapa saja. Tapi kita rendah diri ke orang yang kaya kerana kekayaannya. Situ tempat dia salah tentang kerana. Tentang rendah diri itu disuruh. Tapi kerana kekayaan, bukan kerana Tuhannya. Itu hilang oleh 2/3 agama kan. Itu nak kata satu terhib. Supaya kita letakkan kerana kita tu tawadhu kerana Tuhannya. Itu sifat terpuji. Dan redha, yakni rasa puas hati. Sini sama dengan luar sini. Rasa puas hati. Rasa senang hati. Ya. Rasa puas hati, rasa senang hati. Itu dengan qadanya, qada Tuhan. Qada kalau kita ambil daripada at-takhilaf di segi ulama usuluddin, qada dan qada itu apa? Kata setengah, qada itu ibarat daripada ta'alluq iradah yang tanjizi qadim. Artinya qada dengan makna menentu, yang telah Allah menentukan sedia. Qada. Ada juga mengatakan qada itu iaitu ibarat daripada ta'alluq qudrah yang tanjizi hadis. Arti apa dia qada itu, iaitu melakukan apa yang ia telah menentukan. Jadi khilaf itulah. Cuma bezanya kalau kita berlaku di atas kaum yang mengatakan qada itu ibarat daripada ta'alluq qudrah yang tanjizi, hukumnya baru. Qada itu baru. Kalau kita berlaku atas kata qada itu ibarat daripada ta'alluq iradah tanjizi qadim, qada itu sedia qadim. Itu perbezaannya. Tetapi qada dengan qadar itu dua yang berlaziman. Dua yang berlainan tetapi berlaziman. Tak ada suatu perkara yang Allah menentukan begitu, tiba-tiba melaku yang lain. Tak ada. Kalau mengaji usul dia panggil ala wafil iradah. Allah melakukan sesuatu atas muafakat iradah. Yang atas muafakat apa yang ia menentukan. Sebab tu kita kata kita ini hanya yang merancangkan saja, tetapi yang menentukan Allah. Kan? Bukan kita yang menentu. Ini secara hakikat bukan kita yang menentu. Sebab itu kalau kita menentu, sungguh pun ikhtiar usaha kita dikatakan kita yang menentukan
masa kita yang menentukan itu ini, tapi kita mesti dikaitkan dengan insya-Allah. Kerana hakikinya ialah penentuan sungguh Allah. Nah, kita hanya ikhtiar secara dibangsa kepada kita sahaja. Nah. Baik. Semuanya ini apa yang kata sifat-sifat mahmudah, sifat yang terpuji, yang wajib kita kenal dan kita amalkan. Ini amalan batin. Tapi yang percaraan kita ini apa dia? Bercara kata kalau kita amal segala amal kebaikan, kita buat segala apa buat kebaikan, tapi hati kita pergi bergantung dengan buatan itu, inilah bicara kita menunjukkan bahawa ini setengah daripada alamat orang itu belum lagi sampai kepada maqam ma'rifat khassah. Itu maksud bicara sini. Nah, jadi hikmah yang pertama ini ialah maksud utama ialah nak mempertekadkan ataupun nak akad semangat bagi orang abid tentang kita bersungguh dalam ibadat cukup-cukup baik. Ataupun yang kata lain rajin. Sini panggil rajin. Rajin. Kita rajin dalam buat ibadat, kita rajin dalam amal yang soleh, itu syarak mensuruhkan kita. Nah, maka ini hikmah ialah nak merajinkan orang abid bersungguh-sungguh dalam ibadat. Bukan maksud kata nak merendahkan amal ibadat, bukan. Nanti tengok akan datang. Wallahu alam, dan lain-lain lagi, wallahu alam. Dan berkata Syekh Syargawi rahimahullahu ta'ala pada syarahnya yang bernama tadi Al-Minahul Qudsiyah. Syarah Syekh Syargawi ini banyak, kalau kita di sana di Fatani juga banyak gunalah syarah Syekh Syargawi ini dalam mempelajari, dan guru-guru yang mengajar, kalau kata mengajar syarah hikam di sana, banyakkan guna Arab ke syarah Syekh Syargawi inilah. Nah, dia kata begini, dan bermula orang yang bersandar atas amalan itu adalah ia dua bagai. Nah, dua bagai orang yang bersandarkan atas amalan. Yang pertamanya dipanggil orang abid. Dipanggil orang abid, yakni orang yang rajin dan bersungguh ia pada buat segala ibadat. Tepat dia letak hati dia supaya dapat ia. Orang yang rajin tadi supaya dapat ia akan masuk syurga. Sini syurga supaya dapat masuk akan syurga, dan lagi lepas ia daripada neraka. Sini neraka. Baik. Tu dia letak hati dia begitu. Maksud dan qasid dia begitu. Tu panggil orang abid, tak panggil wasil lagi. Yang bersungguh-sungguh pada ibadat supaya dapat ia akan masuk syurga. Jadi niat qasid hati mau kepada syurga itu ialah disuruh. Kan kita disuruh minta pula. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Kita disuruh. Kemudian kita bersungguh dalam ibadat, qasid hatinya mau masuk syurga dan nikmat-nikmatnya. Qasid di hati nak lepas selamat daripada neraka dan azab-azabnya. Itu disuruh. Tapi bila mereka bercakap dalam maqam ni, tak sampai lagi pada makrifat khassah. Tapi lepas selamat daripada riak. Ujub tak ada, riak tak ada. Sebab dia tidak kerana dia lain daripada Allah. Sekalipun mau kepada syurga, tapi syurga yang dijanji oleh Allah. Kan? Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin ila akhiril ayah. Allah sendiri
setelah ia menghukumkan orang yang beriman, yang beramal saleh, Allah hukumkan itulah sebaik-baik makhluknya, sebaik-baik bariyah. Kemudian dia janji balasan mereka itu ialah syurga. Jadi tak kala Allah janjikan bagi orang yang beramal saleh tadi syurga, kita pun letak hati mau kepada syurga. Itu betul dengan Allah janji. Maka kita tak panggil masuk di dalam kata riya. Kena dengan jadi suruh. Tetapi kalau tengok darajat ikhlas tu masih rendah. Ada ikhlas dah tu. Apa kata kerana Allah, tapi darajat masih rendah. Kerana Allah bukan kerana Allah mutlak. Kerana syurga Allah. Agak syurga tak makhluk. Nah. Tapi kalau kerana dunia, itu tak selamat lagi lah. Tak sampai martabat ikhlas lagi lah. Nah, hingga kalau campur pun ada ulama duk buat perbincangan. Kerana akhirat campur dengan dunia kata. Itu ulama duk bincang. Adakah itu dapat balasan? Kata setengah, apa dia kosong ke akhirat. Kata setengah, ayah panggil tilik kepada ba'is mana yang kuat. Setengah begitu. Adapun bila orang yang buat beramal ibadat betul-betul hati letak mau kepada syurga dan nikmatnya, itu masalah ikhlas kerana Allah. Nah, tetapi martabat masih rendah kerana bukan semata-mata kerana Allah, hanya kerana syurga Allah jadinya. Jadi martabat masih rendah. Itu panggil orang abi. Dan yang keduanya daripada dua bagai itu orang salik. Salikin kelima jamak. Hidayatus salikin ataupun murid. Salik ataupun murid pada asal lugah orang murid orang yang maukan kepada sesuatu kan. Salik orang yang sedang dalam perjalanan. Tak asal lugah, tapi pada maksud dalam istilah bila kata orang salik ataupun murid, yakni orang yang bersungguh pada ibadatnya supaya sampai ia kepada hadrat Allah. Itulah itu perbezaan ataupun berbeza. Saya cakap berbeza kan. Perbezaan daripada perbezaan jadi perbedaan. Hatta Arab sendiri kalau za dia guna da kan. Asyhada kalau tulis kena tulis ayush apa nama haza maka haza kalau dua bahasa tulis haza tapi bahasa cakap hada asyhada tak Arab cakap itu luar amnya hada begitu juga berzikir ada cakap berdikir dan kata luar za jadi dal macam cakap berbeza sini kata berbeza tapi lahjah Cik Aceh ni berbeza. Kata ni kata berbeza. Berbeza jangan guna. Di tani jangan guna berbeza, dia guna berbeza. Jadi makna kata di antara orang salik dengan orang abid tadi berbezanya tentang supaya yang supaya masuk syurga. Dapat nikmatnya dan supaya lepas daripada neraka. Ada pun orang salik iaitu supaya sampai ia kepada hadrat Allah. Itu beza. Maka dipanggil tafri'. Apa hadrat Allah? Apa tengok nota sikit tu. Turun ke bawah hadrat Allah Subhanahu wa taala dan dikatakan juga hadrat ilahiyah. Dan juga dikata juga hadratul qudus. Hadratul qudus dan iaitulah hadrat ilahiyah atau hadratillah satu kelakuan hati yang apabila sampai kepadanya kepada kelakuan itu sampai oleh orang salik yakni orang yang bersuluk dan beribadat kepada Allah supaya hampir daripada Allah. Apabila sampai nascaya dinamo akan dia akan orang
salik tadi dinama orang wasil, yang sampai. Nah, ataupun dengan kata lain dan arif billah, orang yang dapat makrifat khassah. Tapi perkata sampai itu pun banyak lagi darajatnya. Tengok kita dalam kenderaan atau dalam perjalanan. Sampai mana dah sampai. Kadang-kadang dah sampai di luar pagar lagi. Dah sampai masuk ke dalam pintu pagar. Ya, pagar tak panggil. Jadi sampai dah semua. Sampai kadang-kadang hampir sampai, guna dah sampai. Majak. Tiba di maya ulu ilaih. Di mana sekarang? Sampai dah? Walah, jauh lagi. Nampak rumah baru, tapi kata dah sampai. Mana ini sampai dah di pintu pagar, luar pagar sampai. Ada ya dah masuk ke dalam pagar, sampai juga. Jadi sampai ni banyak lagi martabat-martabatnya. Belum masuk ke dalam rumah lagi, sampai di pintu rumah, hadapan rumah pun sampai juga panggil. Kan? Itu nama perbandingan. Begitulah maknanya hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Anak pai kata kelima sampai itu apabila hati dia sampai kepada kepada satu kelakuan yang apabila sampai kepadanya nascaya dinamakan dia orang itu wasil dan arif billah. Dan yang dikehendaki dengannya iaitu dengan apa dia hadrat, iaitu bahawa adalah ia seorang hamba tu pada kelakuan yang tiada pandang ia seorang hamba, dia tidak pandang malaikat hanya akan Tuhan semata-mata. Itu pandangan mata hati dia, itu panggil musyahadah. Dia tidak pandang malaikat hanya akan Tuhan semata-mata. Hal keadaannya seorang hamba itu yang fana dan lenyap, yang fana. Fana dan lenyap dari segala akuan. Fana dan lenyap dari segala akuan. Lagi pula yang bertawajjuh hati. Ini kelima Arab, tawajjuh dijadikan Melayu tuju. Sini panggil tak menuju. Panggil tak sini? Menuju. Sekarang kita menuju ke arah. Menuju. Asal daripada Arab ada konsentrasi. Konsentrasi. Tu bahasa Aceh tu. Kau bahasa dah campur. Bahasa campur. Tuju ya. Menuju kan. Hadap, berhadap tu lah. Kita hadap kepada sesuatu. Bila hadap, hati tak kelain dah. Semata-mata hadap. Daripada tawajjah. Tawajjah ke wajah. Wajah ni makna muka. Hadapan. Tawajjah yatawajjahu tawajjuhan. Arab ni tawajjuhan. Kita tuju. Tertuju. Ialah klik kepada tawajjuh tadilah Arab. Lagi pula yang bertawajjuh hatinya, tertuju hatinya kepada Tuhan, mana berhadap hati kepada Tuhan yang Rahman. Kemudian tiap-tiap daripada kedua itu, maka orang abid itu bersandar mereka itu atas segala amalan, bersandar pada boleh masuk. Boleh ni kalau Aceh panggil bisa. Betul tak? Bisa. Bisa. Boleh. Kita sana panggil boleh. Kedah nama dah boleh. Tapi di sini bisa. Bisa. Dapat. Ya. Iaitu apa dia bersandar mereka itu atas segala amalan pada boleh masuk, dapat masuk, bisa masuk ya. Pada dapat masuk oleh mereka itu akan syurga. Dan satu lagi pada bersuka-suka mereka, bersuka-suka di dalamnya, di dalam syurga.
Dan lagi pada lepas mereka itu daripada azab Allah. Jadi dia bersandar atas amalan. Bila amalan dia tu banyak, amal kebaikan dia banyak, hati dia tu rasa kuatlah pada nak dapat masuk syurga. Dia pengen kata bersandar pada dapat masuk syurga. Dan orang salih ataupun murid itu bersandar mereka itu atas segala amalan, bersandar pada boleh dapat sampai mereka itu kepada hadrat Allah. Jadi beda situ lah. Semua tu bersandar atas jalan pada Allah semua. Dan pada bukakan segala hijab daripada mata hati mereka itu, hijab maknawi. Dan dapat hasil bagi mereka itu oleh segala sifat yang mahmudah padanya pada hati mereka itu, mata hati. Dan segala mukasyafah dan asrar. Itu apa yang kata orang salih. Dan bermula tiap-tiap satu daripada keduanya, tiap-tiap satu daripada dua bagian orang tadi yang dicela akan dia, masih dicela. Dan yang lahir ia tiap-tiap satu daripada keduanya tu daripada memandang akan dirinya. Dia masih terasa bahawa dirinya yang beramal. Gitu. Yang masih memandang dirinya yang beramal, masih terasa bahawa kitalah yang beramal, kitalah yang buat, kitalah yang melakukan. Masih terasa begitu. Sekaligus macam Jabriyah. Sebab dia panggil orang ahli hakikah ni jabran batinan. Adapun Jabriyah ni zahiran wa batinan lain. Memandang masih lagi dia tu terkeluar daripada lahir ia daripada memandangkan dirinya dan membangsakan akan segala amalan itu kepadanya, kepada diri. Siapa buat? Saya. Itu dia. Jadi jawapan saya buat itu betul dengan zahir sabah, tapi pandangan hati, walaupun siapa yang buat? Saya yang buat. Itu dari segi cakap, dari segi guna bahasa. Kerana al-lughatu tubna 'ala zahir. Siapa yang buat? Siapa yang usaha? Saya yang usaha. Sekadar itu mulut, tapi dalam terus Allah. Tidak jawab siapa buat? Allah. Tak cakap lagu tu. Siapa nak makan? Allah. Tu usaha. Tapi bila orang ketika dia zauq, dalam dia fana, kadang itu begitu. Kamu duduk dengan siapa? Dengan Allah. Kamu main dengan siapa? Main dengan Allah. Kan? Itu apa ketika dia tu kalau ibarat apa dia tuak, sini panggil apa? Tuak ke nera? Tuak kelapa, tuak apa? Tuak. Panggil tuak juga. Sama dengan tanya. Kalau sana panggil nera, nera. Sana panggil nera. Kalau tuak tu yang masam tu lah, yang mabuk tu. Kita sana panggil tuak. Jadi ketika kita memasukkan dia ke dalam botol, dalam jebur, tadi panggil 2-3 hari kan dia jadi berbuih-buih dah. Ketika tu dia panggil arak tu khamar tu. Ketika tu khamar tu. Ketika tu hukum syarak pun najis kan. Najis ain, bukan mutanajis, najis ain. Tapi boleh kerana qasak dan niat tuan punya nak buat cuka, maka khamar muhtaramah. Panggil khamar najis. Lagi pula najis ain. Apa yang setuh dengannya mutanajis, tapi dia hormati pada syarak kerana niat tuan punya nak buat cuka. Lain kalau kita memasukkan tuak tadi ke dalam botol atas niat nak buat yang memabukkan, itu khamar ghairu muhtaramah. Beza situ. Apabila dia hilang daripada berbuih-buih tadi, bergelegak, orang tani panggil gila. Ketika tu dia panggil tuak gila.
Bila dia hilang daripada buih tu, dengan sendirinya hukum syarak dikira suci dengan sendiri kan. Bila berubah jadi khallan, jadi cuka, sendiri dia jadi suci dirinya, dan apa yang disentuh dengannya macam bekas-bekas turut suci. Nah, begitulah masalah orang yang apabila ketika dia tu dalam keadaan fana. Ketika dalam fana tu dia cakap macam tadi lah tu. Ibarat macam tuak sedang gila. Dia cakap lagu tu. Lalu tu orang panggil tak dia ambil iktibar dengan perkataan dia. Cuma tak boleh kita nak lepas bila cakap dia tengah ramai nanti rusak orang lain. Kalau boleh kena dipenjarakan dulu. Dipenjarakan dalam rumah, dalam bilik, jangan keluar lagi. Nanti hilang gila boleh. Tidakkah aku makan dengan Allah, minum dengan Allah, tu susah tu buih habis nak orang lain. Mutanajih orang lain. Itu dia panggil fana. Apabila dia mai fana pula, fana ilfana, kembali jadi baqa, kekal. Hilang daripada gila tadi. Itulah di antaranya. Dipanggil semuanya itu yakni bahawa tiap-tiap satu daripada dua bagai itu, salik dan abid itu, lahir ia daripada perasaan di dalam hati bahawa dirinya lah yang beramal. Masih ada terasa gitu kan? Antara apa yang masih terhijab. Maka kerana itulah, kerana apa tu? Maka kerana itulah, kerana lahir ataupun tiap-tiap satu tu lahir daripada perasaan dalam hati, kerana itulah membangsa ia tiap-tiap satu akan segala amalan itu ia membangsa kepada dirinya. Itu rasa kata aku buat. Masalah terasa. Ada masalah cakap lain. Cakap aku buat tapi hatinya Allah. Tu. Dan tiada pandang ia akan yang lainnya. Sebab tu dia membasuh ia ke segala amalan tu kepada dirinya, dan tiada pandang ia akan yang lainnya. Wallahu a'lam. Itu huraiat tak kata tadi. Dan adapun segala orang arif, maka tiada pandang mereka itu dengan mata hati mereka. Bagi diri mereka itu dia tidak pandang akan suatu jua pun. Sim nakirah. Syai'an, akan suatu jua pun daripada segala amalan dia tidak pandang. Sehingga ini yang panggil rayah. Tidak pandang sehingga bersandar mereka itu atas segala amalan. Tak, dia tak pandang. Bahkan tetapi boleh kata bal lil idrak, tapi bermakna istidrak. Bal makna lakin, tetapi mana itu. Sungguh pun tiada pandang mereka itu bagi diri akan suatu sehingga nak bersandar mereka itu atasnya. Bahkan tetapi pandang mereka itu segala orang arif akan bahawa fa'ilnya yang hakiki, yang membuat pada hakikat itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Dia pandangan dia situ. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kalau kita kembali pada akidah. Kita ahli sunnah wal jamaah. Wallahu khalaqakum, dan Allah telah mencipta ia. Arti Allah khaliq. Kum, kita ni makhluk. Wa ma ta'malun, atas dua dia tafsir. Setengah pakai mal isim mausul, setengah pakai mal mausul harfi dengan kata lain ma masdariyah kan. Takwil wa ma ta'malun ay wa amalakum. Arti wallahu khalaqakum wa amalakum. Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan amalan kamu. Mana yang kamunya? Yang ni di segi pandangan. Tak ada lagi kita di segi pandangan. Tapi dari segi zahir Allah sendiri mengisnadkan wa ma ta'malun. Kalau mengaji dari ilmu ma'ani, diisnadkan amal kepada mukhatab. Kalau kita takwil bunyi wa amalakum, idafah amal kepada kamu.
Artinya Allah menciptakan diri kamu, Allah menciptakan akan amalan kamu. Jadi bila tengok amalaku atas padakum, mana Allah menciptakan kamu, kita ciptaan Allah. Dan amalan yang berlaku di kita juga ciptaan Allah. Hakikat bukan ciptaan kita. Tapi boleh diisnad Allah sedang melaksanakan kamu, amalan kamu. Kita boleh mengaku, saya sedang sembahyang tadi. Ketika kamu duk panggil aku sedang sembahyang. Kata dia panggil isnad secara orang panggil kata isnad di segi bercakap saja. Tapi pandangan tidak pandang kepada amal. Hanya Allah. Yang melakukan Allah. Itu dia. Yang pandang kata fa'ilnya yang hakiki itu ialah Allah ni panggil tauhid af'al. Sebab tak ada dalam ahli zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la fa'ila haqiqatan illallah. Dia tahu apa dia panggil. Nah, semua perbuatan hanya dari Allah. Dia pandang situ. Dia tidak pandang kata diri dia yang melakukan. Dan bahawa diri mereka itu dia pandang macam mana? Bahkan tetapi pandang mereka itu akan bahawa diri mereka itu hanya diri mereka itu semata-mata tempat bagi zahir dan nyata oleh demikian segala amalan. Dia panggil mazhar. Kalau kita nak banding sini yang setengah-setengah kitab dia panggil kata kita makhluk ni kalau nak banding kat macam wayang dengan dalangnya. Dalam kitab disebut itu lah, macam wayang dengan dalangnya. Wayang dengan dalangnya. Sebenarnya wayang ni bertukar daripada bayang. Pada asal bayang. Tapi bertukar daripada ba jadi wa. Kerana ba dengan wa sama-sama syafawi bukan? Au. Ba wa. Sebab dia baca Quran kalau terlalu nipis sebut ba tu kadang-kadang dengar bunyi waw. Tengok pada Syekh Abdul Basit dia baca Fatihah dah. Wa iyyaka na'bud. Sekali ke punya na'bud terlalu nipis dia ambil. Wa iyyaka na'budu kan. Wa iyyaka na'bud. Bud ya terpil punya wid punya wud. Macam gitu. Arti lurah Melayu kita pun begitu. Ba dengan wa ada bertukar. Bayang aslinya bayang kan. Bayang bagi kulit kan. Bayang bagi gambar. Panggil wayang kulit, wayang gambar. Sebenarnya kita lihat bayang. Kerana kulit sebelah sana kita nampak bayang. Maka di kulit tu, kulit ni ibarat macam kita makhluk manusia. Macam kulit tu lah. Kulit belulang kan kita panggil kan, kulit belulang. Lepas tu gerak-geri yang berlaku wayang tu tepat zahir bagi perbuatan dalam. Bila dalam menggerakkan, wayang ikut bergerak. Yang kita orang memandang wayang ni bayang. Sini tempat zahir bagi gerak-geri dalam. Begitulah bila Allah menggerakkan kita, lahir bergerak di kita. Allah mendiamkan kita, diam tak ada apalah kita. Tengok orang mati sebelah panggil apa? Bila mati sebelah badan, stroke. Tengok stroke. Apalagi habis semua sekali. Tu panggil apa tu? Bila Allah mendiamkan, kita tak boleh nak bergerak dengan sendiri. Juga ada juga orang panggil murta'ish. Orang yang menyakit tu. Betul. Nak apa sini panggil? Tangan jadi kita. Ada kepala. Arab panggil murta'ish. Orang petani panggil misi agah. Apa dia? Kesal. Banyak lagi, panjang lagi. Parkinson. Tu dia. Tu penyakit. Kan? Hati tak mau nak bergerak-gerak tapi tak boleh nak tahankan. Ini mana katanya itu tempat nyata. Adapun kalau kita tidak tipu penyakit macam itu, rasa kita sebenarnya. Kita mau nak ambil. Kita gerak. Panggil ikhtiar. Bila tak mau, kita diamkan. Ini ikhtiar. Tapi dia panggil ittirar. Kita tak mau gerak getah itu, tetapi berlaku. Kadang-kadang kita nak mau angkat tangan, tak boleh nak angkat. Ini nampak dia panggil apa tu? Perbuatan
ittirariyah kalau mengaji usuluddin. Ittirariyah. Waktu muwafaqah antara ahli sunnah wal jamaah dan Mu'tazilah kata itu dari Allah. Ada pun tempat khilafnya bila perbuatan ikhtiyariyah. Yang itulah orang Mu'tazilah kata qudrat hamba memberi bekah. Kita ahli sunnah qudrat tidak memberi bekah. Beza situlah. Tu. Jadi bagi orang arif, dia tidak pandang dirinya yang beramal. Yang ini secara hakikah tu muradnya. Secara hakikah. Hanya yang membuat pada hakikat Allah. Itu maksudnya. Tidak nafikan sabar. Tu. Dia pandai kata diri sendiri, dia tidak pandai kata diri itu yang membuat. Bahkan pandang mereka itu akan bahawa fa'ilnya yang hakiki, mana yang perbuat cara pada hakikat ialah Allah Subhanahu wa ta'ala jua. Dan bahawa diri mereka itu, bahkan pandang mereka itu bahawa diri mereka itu hanya ia semata-mata tempat bagi zahir dan nyata oleh demikian segala amalan itu sahaja. Dia panggil mazhar. Tempat nyata. Itulah macam kita ni wayang dengan dalangnya. Kemudian berkata ia lagi. Siapa ia tu? Klik kepada kembali pada Syekh Syarqawi. Kemudian berkata ia Syekh Syarqawi lagi rahimahullah. Dia kata bermula-mula yang dikehendaki ataupun kehendaki musannif Syekh Ibnu Athaillah qaddasallahu ta'ala sirrahu, murad dengan ini hikmah. Hikmah yang pertama min alamat ini murad ialah hendak merajin agar orang salik. Merajin, cakap tak merajin? Jangan guna ni merajin ni. Nak menyungguh-nyungguhkan. Tu orang petani panggil rajin, cergas. Jalan juga. Nak mencergaskan, nak menyungguhkan orang saleh. Hikmah ni. Dan lagi hendak mengangkatkan himmahnya, himmah orang saleh. Daripada bersandar atas sesuatu yang lain daripada Tuhannya. Nak suruh angkat daripada hati hidup bersandar atas sesuatu. Mana hidup bersandar atas, kalau orang abid hidup bersandar atas mau kepada syurga. Jangan sandar situ. Jangan hidup sandar di atas apa dia amalan supaya dapat syurga. Nak angkat supaya tak sandar situ. Hanya nak suruh sandar hanya kepada Allah. Tu maksud dia. Bukanlah dengan ini hikmah ni hendak mensedikitkan pada segala amalannya orang saleh, bukan. Bukan nak suruh mengurangkan amal. Amal mesti diperbanyakkan. Disuruh kita berlomba-lomba. Panggil tak berlomba? Sabiqu ila maghfiratin min rabbih. Berlomba-lombalah kamu, bermusabaqah. Bertanding, panggil tak? Bertanding panggil. Itu mana kata kita disuruh fal yatanafasil mutanafisun, kan? Maka hendaklah apa yang kata berlomba-lomba, bernapas-napas. Macam mana? Tengok kita kalau bunga berlari. Adu cepat. Adu cepat. Kalau kita adu cepat kan. Jadi apabila sampai ke tempat ni cepat, macam mana kita? Itu tak? Tarik nafas. Maka Allah Ta'ala guna bahasa fal yatanafas, naklah adu cepat hingga siapa bernafas. Itu kena daripada bersungguhnya. Naklah bersungguh-sungguh. Mana kita disuruhkan bersungguh-sungguh dalam melakukan amal ibadat, amal kebaikan. Sebab tu kata bukan dengan hikmah ini nak mensedikitkan pada segala amalannya, bukan. Kerana bahawasanya amalan itu iaitulah sabab yang adi,
amalan itu ialah sebab yang adi pada boleh sampai pada dapat sampainya salik kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Cuma hikmah ni nak menghilangkan sandar kita di atas amal. Situ saja. Dan lagi bukan hendak menghinakan barang yang mendatang akan barang oleh amalan itu. Bukan. Apa dia barang yang mendatangkan oleh amalan itu? Bayan. Daripada sifat-sifat yang mahmudah dan segala ilmu laduni dan lainnya. Bukan. Nah, kerana bahawa yang demikian itu, demikian apa? Sifat-sifat yang mahmudah seperti tersebut tadi, segala ilmu laduni, semuanya tu ialah semata-mata kurniaan dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kurniaan dari Allah, anugerah daripada Allah yang tiada saya gia, tak sepatut, tak layak bagi seorang pun tak saya gia oleh menolakkan akannya. Kan? Tu bila anugerah daripada agung kita tolak boleh tak? Nah, salah kan? Tu dia agung mari anugerah pada kita sesuatu perkara, kita tak mau, kita tolak. Macam mana? Dari segi undang-undang dunia salah kan? Kerana tidak menghormati. Salah maksud dalam memperkecilkan. Itu salah. Bila anugerah daripada agung, anugerah daripada sultan, walaupun perkara nampak kecil pada pandangan mata zahir, tapi besar kerana dari yang maha besar, dari agung beri anugerah kepada kita, mesti kita terimakan. Lain balik pemberian kita yang kecil nak pergi kepada yang maha besar, kerja tolak pun tak ada apa-apa kan. Sebab tu amalan kita, kalau Allah tak terima pun tak ada masalah. Tu. Ini maksud dia nak jaga apa ini? Kerana sekaligus kalau kita tengok daripada hikmah tu, kalau silap faham kita, nampak seperti memperkecil-kecilkan amalan kan? Bukan gitu, bukan maksud itu. Itulah Syekh Syargawi mai sebut di sini. Dia kata dengan ini hikmah nak merajin, nak menyungguhkan orang salih dan nak mengangkatkan hemah orang salih, mengangkat, menghilang daripada bersandar atas sesuatu yang lain daripada Tuhan. Tu maksud begitu. Hanya kita bergantung hanya dengan Allah. Tidak nafikan ikhtiar usaha, kita usahakan, kita sungguhkan asalkan perkara yang disuruh. Itu maksud dia. Sampai di sini habislah perkataan intaha kalam Asy-Syarqawi rahimahullahu ta'ala biqillati tasarrufi. Ada sedikit perubahanlah cara nakalan itu. Dan telah sabit pada hadis yang telah riwayat akannya oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Ibnu Majah rahimahumullahu ta'ala, tariknya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabda, lan yudkhila ahadan amaluhul jannata. Qalu ay sahabah radhiyallahu anhum wala anta ya Rasulullah. Qala ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ana illa an yataghammadani Allah bi fadlihi wa rahmatihi. Artinya tiada boleh, tiada dapat memasuk akan seorang oleh amalannya, tidak boleh memasuk oleh amalan seseorang akan seorang itu akan syurga. Tengok Nabi kan ni. Lan pula tu kalau segi dia ibarat la yudkhila, lain dengan la yudkhilu. Kalau la itu semata-mata nafi, dia panggil limutlaqin nafi, semata-mata nak menceritakan tak dapat masuk.
Tapi apa-apa dia tidak masuk. Tapi kalau kata lan yudkhila, tidak memasukkan, tak dapat memasukkan. Nah, tak akan boleh juga. Dia panggil lan harfun nafyin wa nasbin wa istiqbal. Nah, nafi hadap akan datang. Tak akan. Tak akan boleh memasukkan seorang oleh amalannya. Apabila para sahabat dengar, lalu kata mereka itu sahabat radhiyallahu anhum, dan tiada juga engkau ya Rasulullah, wala anta. Maknanya tadi umum kami, engkau macam mana engkau? Kami tak boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan. Bagaimana engkau? Sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, tiada juga engkau ya Rasulullah. Lalu sebenarnya jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tiada juga aku, wala anak aku pun sama. Illa an yataghammadani Allah bi fadlih. Tetapi ni syarat kata illa di mana lakin, tetapi bahawa meliputi akan aku oleh Allah bi fadlihi, dengan limpah kurnianya Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya. Jadi di sinilah dia nak menyatakan maksud hadis ini nak menjagakan kita supaya kita tidak riya dengan amalan, supaya kita tidak ujub dengan amal. Jadi kalau kita duk bersandar di atas amalan, kalau hati kita semata-mata bergantung di situ, ada kebimbangan, takut jatuh dalam riya, ujub. Itu maksudnya. Nampak dia kata amalan seorang kamu tak boleh, tak dapat memasukkan seorang kamu ke dalam syurga. Arti kalau kamu bergantung di situ, kalau Allah tak terima amalan kamu, tak dapat masuk. Baik. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada mensyarahkan hadis tadi, pada syarah Muslim, dia kata, ketahui olehmu bahawa mazhab ahli sunnah wal jamaah radhiyallahu anhum tiada sabit dengan akal oleh pahala dan seksa. Katanya, dan tiada mengwajib dan mengharam dan lainnya daripada segala bagai taklif, tuntutan, dan tiada sabit oleh ini sekalian dan yang lainnya lain pada ini, melainkan hanya dengan syarak. Sabit dengan syarak, nak jadi wajib sembahyang, wajib puasa, segala amal farad. Bahkan mazhab Asy'ariyah nak wajib usul pun dengan sebab syarak. Jadi khilaf panjanglah di antara Asy'ariyah Maturidiyah tu. Dan mazhab ahli sunnah juga bahawasa Allah Ta'ala tiada wajib atasnya atas Allah oleh sewaktu pun daripada perbuatan mungkin atau meninggalnya. Ini menyalahi dengan mazhab Mu'tazilah. Bahkan semua alam ini ialah milik dan kepunyaannya, kepunyaan Allah. Ini kepada akidah, ini kepada akidah. Dunia dan akhirat itu dalam rintahan Allah. Buat tak kala semua tu dalam kepunyaan dia, buat ia Allah pada keduanya, dunia dan akhirat, akan barang yang ia kehendaki. Tak ada siapa yang menghalang, tidak ada siapa yang memaksa, kan? Itu akidah kita, dia panggil harus bagi Allah memperbuatkan mungkin atau meninggal buat. Itu akidah. Kemudian, maka sekiranya kalau mengazab ia Allah Ta'ala akan segala orang yang taat, orang-orang yang taat patuh ikut perintah Allah, menjauhi kelarangan Allah. Tapi kalau ia nak mengazabkan, dan segala yang salih, nak mengazab akan segala orang yang taat dan segala orang yang salih,
semua mereka itu. Dan memasuk ia Allah ni, kalau memasuk ia Allah akan mereka itu akan neraka. Nescaya adalah ia mengazab ataupun memasukkan neraka itu adil daripada Allah. Tak boleh kata zalim. Ini bercanggah dengan Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah dia kata zalim. Bagaimana kalau Allah Ta'ala itu kehendak kita tu jatuh dalam kufur, na'udzubillah min zalik, dan ia melakukan kita ni kufur, sebab dah kata semua tu perbuatan dari Allah. Arti iman dan kufur perbuatan Allah, taat dan maksiat pun perbuatan Allah. Arti bila Allah melakukan atas seorang hamba-Nya itu kufur, hingga mati di atas kufur, begitu juga Allah Ta'ala melakukan seorang itu taat, iman, mati di atas taat. Kira-kira ia mengazabkan. Bolehkah nak kata zalim? Sekaligus nampak zalim lah. Nah, ini kena pada zuhir pandangan Mu'tazilah, dia kata zalim. Allah kehendak dia melakukan kita ini taat, tiba-tiba dia ambilkan kita memasukkan neraka, dia kata zalim. Itu Mu'tazilah. Ada pun kita ahli sunnah tak boleh dikatakan zalim. Kerana apa makna zalim? Wad'u syai' fi ghairi mahalli. Hantarkan sesuatu atau letakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Itu satu makna zalim. Yang keduanya antara makna zalim at-tasarruf fi milkil ghair. Rentahkan pada barang kepunyaan orang lain. Itu makna zalim. Rentahkan barang kepunyaan orang lain dengan tak diizinnya. Tak ada lagi kelain pada Allah. Semua alam akhirat juga alam dunia ni, adakah yang lain kongsi dengan Allah? Tak ada kan? Bila tak ada, semua ini adalah kepunyaan dia. Bila kepunyaan dia, syurga di akhirat kepunyaan dia, neraka di akhirat kepunyaan. Secara umumnya alam dunia akhirat kepunyaan dia semuanya. Gak kita ni setengah daripada hamba dia, kepunyaan dia. Tiba-tiba dia nak ambil hamba ni bubuh dalam neraka, ambil hak yang tak baik masukkan syurga, ambil hak yang baik masukkan neraka. Bolehkah kita nak kata ia tu zalim? Tak boleh kata. Sebab dia duk retah barang dalam kepunyaan dia. Kau dia lah. Tu makna gitu. Ini halus sikit tu. Hak nak nampaknya mudah nampak jalan Mu'tazilah tu. Nah, walaupun salah tapi mudah. Mudah nampak. Nah, zalim lah. Dia belum bahas masalah zalim. Sedang Allah Taala kata wala yazlimu rabbuka ahada. Allah nafikan. Zalim itu mustahil atas Allah. Allah nafikan. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan tidak menzalimi oleh Tuhanmu Muhammad akan seorang satu pun Allah tidak menzalimkan. Kenapa? Karena makna zalim tadi apa? Rentah pada barang yang bukan miliknya, sedangkan ia rentah barang milik dia. Nah, supaya kebun kita ada punya pokok, tanaman, ada macam-macam. Tiba-tiba kita selaku punya, tuan punya, kita nak tebang, panggil tebang. Tebang pokok, potong. Oh, sini panggil potong. Potong. Kita nak potong. Setelah kita potong, kita bakar api pula, katakan kita bakar pula. Siapa nak kata kita buat zalim? Kalau yang kata kamu buat zalim ni, kamu khianat, jangan kata ini kepunyaan aku. Ikut aku saja. Itu kan. Ini secara zahir saja. Apalagi hakikinya kepunyaan Allah Rabbil Alamin, kan? Kepunyaan sekalian alam. Alam akhirat, syurga dan neraka. Alam dunia, segala apa yang ada. Semua tu rentahan ia. Ikut dah dia nak ambil yang ni masuk ini, ambil yang tu situ. Tu maksud Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan. Dia kata semua tadi, mazhab ahli sunnah wal jamaah juga, bahawa Allah Ta'ala itu tiada wajib atasnya. Tak mesti atasnya Allah oleh suatu pun, suatu daripada perbuat atau meninggalnya. Bahkan semua alam ini ialah milik dan kepunyaannya, kepunyaan Allah.
dunia dan akhirat itu dalam rentahannya, rentahan Allah. Manakala begitu, buat ia, boleh kata jumlah jadi hal. Hal keadaan buat ia Allah pada keduanya dunia dan akhirat akan barang yang ia kehendaki. Bila begitu maka apa yang kata tafri' bila mengaji ibarat. Oleh itu maka sekiranya fardu takdir kalau mengazab ia, menyiksa ia Allah Ta'ala akan segala orang yang taat, orang yang patuh, orang yang ikut perintah, dan segala yang saleh, yang baik-baik, semua mereka itu Allah mengazabkan fardu takdir. Dan memasuk ia ni, kalau memasuk ia Allah akan mereka itu segala orang yang taat dan segala yang saleh, semua memasuk akan neraka. Jawab kalau nascaya adalah ia mengazabkan mereka tersebut, memasukkan neraka, itu adalah adil daripadanya. Kena pada tempat semuanya. Hak dia ikut dia ajalah. Hak dia ikut dia ajalah. Ini secara akidah, secara pegangan kita. Adapun dari segi apa? Adakah Allah itu janji pula, dia janji tilik pada janji Allah. Ini belum tilik pada janji. Bi qat'in nazar, dengan putus tilik daripada janji dia. Nah, ini semata-mata tilik kepada Allah yang maha kuasa dan semua makhluk makdur bagi dia. Ikut dia lah. Kau dah tu. Belum tilik kepada apakah janji Allah. Belum situ, belum pergi ke situ. Apakah janji Allah? Janji Allah orang yang beriman, amal soleh, janji yang syurga, orang yang kufur, mati atas kufur, janji neraka. Itu aridi. Bila tilik tu baru datang. Ini hak asli. Bila tilik ke situ, orang mati di atas iman serta amal soleh, wajib syurga. Bahkan umumnya orang mati di atas iman wajib syurga. Sama ada selalu ataupun azab dulu, tu terserahlah. Ada pun orang mati di atas kufur, waktu janji daripada dia neraka. Waktu janjian dia. Tilik pada janji wajib aridi. Orang mati atas kufur neraka, orang mati atas iman wajib aridi syurga. Tapi kalau kira semata-matanya zati, jaizun aqlan. Sini halus sikit. Dan apabila sambung. Dan apabila memelianya Ta'ala dan beri nikmat dan memasuk ia Allah akan mereka itu akan syurga. Mana mereka itu kembali kepada segala orang yang taat dan segala yang soleh. Kalau Allah memasukkan mereka itu ke syurga, maka iaitulah memelia dan beri nikmat dan memasuk itu kurniaan daripadanya. Semata-mata terkata rahmat daripada Allah. Nanti kata masuk syurga dengan rahmat daripada Allah. Ini nak ajar supaya hati kita tu nak suci daripada bergantung kepada yang lain daripada Allah. Nak pergi situ. Dan sekiranya sebalik, kalau beri nikmat ia Allah akan segala orang kafir dan memasuk ia Allah akan mereka itu segala orang kafir memasuk akan syurganya, nascaya harus baginya bagi Allah oleh demikian itu. Harus pada akal. Jaizun aqlan. Tapi mustahilun syar'an. Dan tetapi ia ini tempat istidrak, nak menolakkan waham. Harus yang ni pada akal. Yang harus baginya ni harus pada akal. Harus yang zati panggil. Dan tetapi ini sungguh pun harus baginya Allah oleh demikian. Sungguh pun begitu dan tetapi ini bagi istidrak. Walakin apa nama ni, ta'qibul kalam bi raf'i ma yutawahhamu thubutuh atau nafyuh. Dan tetapi sungguh pun harus bagi Allah itu memasukkan orang kafir mati atas kufur ke syurga. Sungguh begitu. Tetapi ia telah mengkhabarkan, ia telah menceritakan walhal
khabar Allah itu benar. Yang tengok kita lepas baca Quran selalu diiringi dengan sadaqallahul azim kan. Sadaqa wa'dah wa nasara amdah. Selalu tak sebut dah. Khabar Allah itu yang benar. Bahwasanya ia Ta'ala tiada buat akan ini yang tersebut. Hak tadi mengikut bagaimana kata tilik dan nisbah kita makhluk dengan Allah yang maha kuasa, kuasa yang mutlak. Tak ada yang menghalangkan pada buatnya, tak ada siapa yang nak memaksa akan dia. Tilik pada situ ikut dia jelah. Walaupun yang mukmin taat, dia nak memasukkan neraka pun harus bagi dia kerana hamba dan makhluk dia. Dan juga orang mati di atas kufur, dia nak memasukkan syurga pun harus bagi dia kerana makhluk dia ikut dia. Suka dah tu. Tapi tu nak tolak tahu tu. Sungguh pun begitu pada akidah kita ahli sunnah, tetapi telah mengkhabarkan walhal khabarnya Allah itu benar, mengkhabarkan bahwasanya ia Ta'ala tiada buat akan ini yang tersebut. Tilik pada aridi dah lah, tilik pada janji. Tengok janji dia, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kan? Hati-hati aridi panggil. Bahkan ampun ia Allah bagi segala orang mukmin walaupun dosa itu besar tak sampai kepada syirik. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Tengok Nabi SAW menceritakan orang yang apa dia tu pembunuh 99 orang yang telah bunuh kan. Akhir sekali Allah Ta'ala mencapakkan hati terasa nak jadi orang baik. Lalu dia mencarikan untuk supaya tunjuk jalan dia nak jadi orang baik. Tapi bila ditanya di atas rahib yang kurang daripada ilmu syariat, bila mereka itu mengatakan, kamu dosa besar, Allah tak akan ampun kamu, maka dia tu naik satu perasaan pula bunuh. Cukup 100 kata. Tapi Allah Ta'ala rahmatnya begitu luas, masih lagi mengilham capak dalam hati mereka berasa takut. Akhirnya ditunjuk ajar kepadanya supaya ia berpindah keluar daripada kampung tempat yang jadi zalim penduduknya, supaya pergi kepada kampung yang baik penduduknya. Maka dia pun itu sekadar itu saja, keluar daripada kampung itu untuk nak menuju kepada kampung tadi. Tapi sampai di pertengahan jalan, dia dia berlaku kemalangan rubah di situ. Ingat sampai mati di situ. Hadis yang begitu panjang mencerita sampai dua malaikat rahmat dengan malaikat azab duk apa tu? Dia berebut. Baik berebut. Yang malaikat azab nak ambil yang ni nak yang azab, kerana yang ni belum lagi mereka bertaubat katanya. Ini kata malaikat rahmat nak ambil masuk ke dalam tempat nikmat, kerana mereka sudah berpaling hati tapi belum sampai kepada tempat yang dituju. Hingga sampai data pengadil yang ketiga kan. Cuba ukurkan jarak. Mulai dia turun keluar daripada rumah dia, jarak dari sana ke sini dengan jarak dari sini ke tempat dia nak pergi. Cuba ukur tengok ukuran mana jauh mana dekat. Didapati ada riwayat atas jekal. Jekal nak panggil? Jekal. Sekadar sejengkal je. Mana kata pihak dia nak sampai tu hampir daripada yang telah mari sejengkal saja. Maka jatuhnya putusan ini daripada ahli syurga. Ini Nabi SAW menceritakan cerita ini supaya apa ni? Jangan kita putus asa daripada rahmat Allah yang begitu luas. Kalau kita tilik mana amal soleh, tak sempat lagi amal soleh. Sedangkan dosa 100 orang dia bunuh bukan main seorang pun, bukan main mahalnya. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Ni 100. Lepas masuknya pada rahib 100 dia bunuh. Maka dia balik hati, tak sempat lagi nak pergi tempat yang dia tuju, mati di tengah jalan. Jengkal je ada. Rahmat Allah tengok ampun habis. Ini hadis begini supaya nak
mengajar kita supaya jangan kita putus asa daripada rahmat Allah. Walaupun kita banyak berdosa, banyak bersalah di zaman kita muda, jangan kita putus asa. Rahmat Allah luas. Bukan arti hadis nak mengajar supaya kita berani. Lama silap faham. Oh, nung 100. Oh, tak apa 100 baru 3 orang. Bunuh lagi. Bukan begitu. Nah, tu mana kata hadis dia macam ni tu kita tahu apa maksudnya. Nak mengajar itu supaya jangan putus asa. Kita berdosa, kita salah, jangan putus asa. Hatta kufur besar sekalipun bila mengucap 2 kalimah syahadah tak sempat nak solat dan puasa, lepas pada mengucap dengan hati yang benar, habis pada tu akhir kalamnya dengan yang tu pun dijanji syurga. Bagaimana itu? Itu luahnya rahmat Allah. Itu tempat caranya. Maka akidah kita ahli sunnah wal jamaah, kita sebagai makhluk bagi Tuhan Khalik, kita makdur bagi Tuhan yang qadir. Tilik pada situ ikut dia je lah. Nak di mana-mana pihak dia ikut dia. Sekadar tu. Tapi dia tidak buat begitu. Tu maksud bagi. Dan tetapi itu telah mengkhabar bahawasanya Ta'ala tiada buat akan ini yang tersebut. Bahkan ampun ia bagi segala orang mukmin dan memasuk ia akan mereka itu orang mukmin akan syurga dengan rahmatnya. Itu jangan bergantung dengan amal tu, dengan rahmat. Dan mengazab ia Allah akan segala orang yang munafiqin dan mengekal ia akan mereka itu di dalam neraka atas jalan adil daripadanya subhanahu wa ta'ala semata-mata. Tidak sedikit pun daripada zalim. Yang sinilah orang Mu'tazilah dia takut nama salah zalim kerana muafakat zalim itu salah satu daripada naqais, sifat kekurangan. Semua kekurangan mustahil atas Allah. Itu natijahnya zalim itu mustahil atas Allah. Jadi kalau Allah kehendak seorang itu kufur, melaku seorang kufur, memati di atas kufur, tak kena kerana Allah? Ya. Tak kena dengan perbuatan Allah? Ya. Bila memasukkan neraka, zalim lah. Tidak ada zalim kerana makna zalim. Nah, itu dia. Sampai di sini nampaknya cukuplah dulu. Kemudian kata ia lagi rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Nawawi lagi ni. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup. Satu-satu. Sama setengah jam. Dia jadi sibuk gini yang dipanggil tak itu dah. Dia panggil ada masyhur kan ni. Ya kita mengaji nak tenang-tenang kita dah jadi masyhur ni. Boleh kalau kita menyambung di majlis. Cuba baca soal panjang ke macam pendek? Sebabnya masanya ada satu pendek. Dalam soal tu pendek, kadang-kadang jawab dia jadi panjang. Sebab apa? Bukan sekadar jawab. Pentingnya lah menerangkan. Bukan kalau sekadar soal boleh ke tidak? Boleh, sudah. Boleh ke tidak? Dapat ke tak dapat? Tak dapat, cukup. Tapi biasanya kita di samping jawab serta keterangan. Itu yang tadi panjang tu. Tapi cuba betang, boleh nak dengarkan soalan tu? Waalaikumsalam.
hadapan tak ada lagi tu. Tu di bawah tu. Di bawah tu. Dan ada pun kemudian kata ia lagi Imam Nawawi lagi tu. Dan ada pun firman-Nya Ta'ala udkhulul jannata bima kuntum ta'malun suratul Nahl. Tu nanti dia ada jawab. Jadi kesimpulannya nak kita tengok dalam kitab dia ada jawapan. Jadi yang masalahnya nak suruh kita i'tiqad bahawasanya kita dapat masuk syurga itu dengan semata rahmat dari Allah. Semata-mata. Tetapi yang kata bima kuntum ta'malun itu dengan sebab. Jadi amalan itu sebagai asbab. Sebagai asbab. Gak asbab ni terkadang dia jadi menyalahi. Kita tak makan, tak ada sebab. Kalau kita mengaji bab sebab adi bukan. Ada sebab, ada musababnya. Maupun tak ada sebab, tak ada musabab. Masalah makan sebab bagi kenyang. Tak makan sebab bagi tak kenyang. Terkadang ada orang kenyang yang tak makan. Dia kata sahabat dia boleh menyalahi. Tak ada berlawan lah. Nanti kitanya masuk syurga dengan semata rahmat dari Allah. Tengok tadi amalan tak sempat pun amalan kan, tapi boleh masuk syurga. Kalau kita malu pula dalam hadis orang masuk syurga yang terakhir sekali 10 kali ganda daripada dunia. Bukan main rahmat betul-betul daripada Allah. Kalau dengan amal amal maknanya ni nak boleh syurga yang kekal. Dia kata betul-betul rahmat dari Allah. Mana amal kata udkhulu sana itu? Itu apa sebab. Kalau tengok di situ boleh tapi tak tengok di bawah kan. Kerana kita berhenti sebelum. Itulah saja untuk kali ini. Nak ini ijazah apa? Ijazah kitab seperti yang saya sebutkan tadi. Semua dari sini bisa membaca dan mengajarkan kitab-kitab dari Babah, kemudian wirid-wirid apa yang Babah kasih nanti wirid untuk kami. Ya. Jadi tak payahlah wirid kerana bahawanya istiqamah apa kita wiridkan Di kitab aja. Ya. Kemudian Babah baca doa. Selesai deh. Silakan. Boleh doa nanti kan? Ijazah dulu. Ijazah. Jadi secara umum lah. Secara umum lah. Secara umum. Ya. Alhamdulillah. Jadi setelah selesainya majlis kita di kali ini dan di sini, dan semoga apa dia pengajian kita yang seperti ini masih ada lagi dalam masanya seminggu. Tamatnya hari Rabu. Hari Rabu ya, tapi majlisnya di lain-lain kan. Kita yang sama sambung menyambung di tempat-tempat yang lain. Tapi untuk di sini hanya setakat ini saja. Kemudian segala apa yang kita menyampaikan tadi dalam bentuk membaca kitab. Maka semua ni saya ijazahlah segala apa ilmu yang disampaikan dan dibacakan dan huraian keterangan semua itu kepada semua hadirin yang turut hadir mendengar bersama. Qabil ijazah. Sudah selesai. Kemudian ada lagi permintaan daripada tuan guru kita tadi, katanya nak mintakan amalan wirid. Maka di situ sudah pun beritahu kepada tuan guru kita bahawa wirid itu tak payah kita betangkan lagi. Setelah kita dengar amalan kita sini cukup-cukup dalam amalan wirid itu, hanya kita mahu kepada istiqamahkanlah di atas apa yang kita amalkan itu. Itu lebih susah daripada kita membanyakkan amal. In ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Dan Nabi SAW setara dia tu jadi beruban tersebabnya diperintah supaya istiqamah. Istaqim kama umita. Jangan sampai ia kata syayyabatni Hud wa akhawatuha, mengubankan aku oleh surah Hud, yang maksud wastaqim kama umita. Takut tak boleh nak istiqamah. Wal haiya tu maklum dah amanah lagi nah. Sidik
tapi dia mari satu susah hati takut tak boleh istiqamah. Maka yang paling penting kita istiqamahkan di atas apa yang telah kita terima. Jadi kalau kita ambil banyak sangat tak Allah nanti. Itulah alhamdulillah begitu tuan guru. Ya, baik. Maka sekadar itu saja kita disudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.